Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ni tuan, puan? Alhamdulillah. Kita okey. Itulah. Pak ceria je Sur. Mestilah. Ceria bersama dengan dua orang tamu kita ini. Tambah ceria. Kami sendiri pun indah sabar ni untuk mengetahui informasi yang dibawakan daripada agensi tuan sendiri. Mungkin ada sebahagian masyarakat kita ni baru saja mendengarnya. Pusat Timbang Tara Brunei Darussalam atau dalam bahasa Inggerisnya Brunei Darussalam Arbitrations Center, BDAC. Itu dia. Baiklah, untuk mukadimah tuan, mungkin kami boleh mengajukan soalan ini kepada Tuan Zainuddin duluan ya. Boleh, insyaAllah. Mengenalkan BDAC ini sendiri dari segi fungsi dan juga objektif penubuhan. Bilakah ianya ditubuhkan dan seumpamanya. Silakan tuan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami mengucapkan ribuan terima kasih atas memberi kesempatan untuk kami pihak Rampai Pagi memberikan peluang untuk kami menyampaikanlah apa yang akan disampaikan pada hari ini, iaitu mengenai dengan perantaraan pro bono. Untuk permulaannya, mukadimahnya adalah Brunei Darussalam Arbitration Center ini adalah sebuah syarikat berhad. Ia ditubuhkan pada tahun 2016. InsyaAllah tahun depan kami akan berumur 10 tahun dia. InsyaAllah. Antara lain tujuan ditubuhkan ini adalah untuk menyediakan perkhidmatan penyelesaian pertikaian alternatif. Kalau Englishnya adalah Alternative Dispute Resolution. Mungkin banyak orang masih tidak faham ataupun keliru dengan masalah ini. InsyaAllah akan diterangkan lagi kemudian. Antara perkhidmatan yang kami sediakan ini adalah timbang tara. Kalau Englishnya adalah arbitration. Dan salah satu lagi adalah perantaraan, which is dipanggil mediation. Ia disediakan bukan saja untuk di negara kita ni, tapi boleh digunakan untuk antarabangsa juga ni. So bukannya open untuk petani saja, tapi kalau company daripada luar PNHPA akan membuat penyelesaian pertikaian, insyaAllah boleh digunakan BDAC sebagai venue ataupun menggunakan perkhidmatan kami. Antara yang dapat di pertikaian atau bukan saja berbentuk komersial, ia juga boleh pertikaian berkenaan dengan yang domestik ini. Umpamanya sekiranya habis kita ada pertikaian kejiranan kah, komuniti kah, ataupun adik-beradik kah, diorang bertikai, insyaAllah di sini salah satu tempat avenue untuk kami ada perkhidmatan cuba untuk menyelesaikan dengan secara baik. Objektif lain juga penubuhan BDAC ini adalah untuk memberigakan, menghebahkan dan memperkenalkan lagi ADR atau which is penyelesaian pertikaian alternatif kepada orang Brunei ini. Pasal kita ini belum berapa terbuka dengan ADR ini di Brunei ini. Ianya adalah untuk diperkenalkan lagi ke umum supaya dapat menggunakan perkhidmatan yang kami sediakan. Antara lain yang kami sediakan juga adalah melaksanakan jaraiwara kepada kami berigakan barang ini kepada penghulu-penghulu dan ketua kampung. Pernah kami lakukan dalam tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, kami ke 4 daerah memberigakan mengenai dengan apa sebenarnya alternative dispute resolution ini. Dari masa ke semasa juga kami ada mengikuti expo macam mana Consumer Fair PNHPA tu. Kami membuka booth di sana, cuba menerangkan lagi pada orang ramai. Ini adalah satu perkhidmatan yang boleh digunakan untuk orang ramai menyelesaikan pertikaian durang itu. Selain itu juga kami ada dijemput oleh pihak kerajaan untuk memberikan taklimat, menerangkan lagi kepada pihak kerajaan. Ya betul. Selain itu juga ada dipanggil juga ke bagikan taklimat kepada penuntut-penuntut di institusi pendidikan pengajian tinggi macam ITB, UTB dan juga UNISA. Kami juga ada berkolaborasi dengan ada persatuan-persatuan yang berkaitan, ada stakeholder kami dengan berkaitan dengan pertikaian alternative dispute resolution ini. Untuk memperbanyakkan lagi, macam kadang orang kalau perantara ini sebenarnya orang tengah orang tengah. So untuk meramaikan orang tengah ini di Brunei ini supaya ramai lagi yang dapat orang menjadi perantara. Ya, jadi perantara tu kami sudah menyediakan kursus tahun ini kali keempat. Alhamdulillah kali keempat.
sudah baru je selesai dan diorang akan diperiksa. Periksa ni, assessment ni akan berlangsung ujung bulan ni, 26 dan 27 November. Yang mana kalau diorang lulus, pensijilan diorang ni akan diiktiraf ni. Bukan saja di Brunei, tapi antarabangsa pun kena iktiraf. Jadi ada sijil pensijilan. pengiktirafan. Standardnya adalah standard antarabangsa tu. So kami bekerjasama dengan ada center di Singapura. Diorang ni yang akan kami bekerjasama dengan memberikan peperiksaan dan bagi pensijilan ni. InsyaAllah, ya, alhamdulillah, kalau diorang pun dipilih sekarang tu jadi perantara di luar negeri pun InsyaAllah boleh dijadikan pengantara di sana. Jadi maksudnya BDAC pada masa ini turut menawarkan kepada yang berminat untuk menjadi mediator. Betul. Jadi kursus akan diberikan dan kalau lulus ada sijil pengiktirafan dan mereka menjadi mediator kepada BDAC. Itu maksudnya tu. Betul. Dia semestinya diorang tu hakim tu. Dia semestinya diorang tu peguam. Boleh je orang biasa ada specializationnya. Diorang arif dalam bidangnya atau yang boleh pakar dalam bidang-bidangnya lah, itu yang kami utamakan. Menarik, ya? Jadi boleh juga kalau sekiranya berminat untuk menjadi mediator. Boleh insyaAllah. Jadi jika ada areanya yang berkaitan, boleh cuba apply. Jadi dapat kita diketahui sedikit sebanyak mengenai dengan peranan dan juga perkhidmatan BDAC ataupun Brunei Darussalam Arbitration Center ini. Dan salah satu perkhidmatannya yang telah pun dikatakan tadi adalah mengenai dengan perantaraan sebagai mediator ini. Mungkin Puan pula boleh memberikan penerangan mengenai dengan kenapa, apa antara kelebihan ataupun manfaat seorang itu mendapatkan perantaraan. Mungkin ada contoh pertikaian yang dapat dikongsikan supaya orang ramai lebih faham mengenai dengan kemudahan ini. So, sebelum kami terangkan dulu kelebihan perantaraan dan juga timbang tara ni, maybe it's also important that kami terangkan dulu apa sebenarnya mediation dan arbitration ni. So, with mediation, perantaraan ni, ia adalah salah satu proses penyelesaian pertikaian alternatif. So, di sini ada seperti Tuan Zainuddin cakapkan tadi, ada orang tengah. So orang tengah ni ia bersifat neutral. So ia akan membantu kedua pihak ini untuk berbincang dan juga memfasilitkan communication between both parties lah. So di sini objektifnya is essentially untuk mengenal pasti apa sebenarnya isu dorang ini dan juga kepentingan dorang untuk menyelesaikan pertikaian dorang ini. Jadi di sini pun mediation ramai je orang tanya apa saja kes yang dapat masuk. So ia tidak saja terhad ke business, but it's also family disputes, business disputes, contract disputes, and many more lah juga. Tapi ada satu juga yang kami nak dapat ambil itu adalah kes-kes kriminal. Jadi kes-kes kriminal ini yang macam melibatkan keselamatan awam sama juga keganasan dalam rumah tangga kah. So kes-kes macam tu kami nak dapat bawalah dalam perantaraan. Jadi dalam perantaraan ini juga it's also important untuk orang ramai untuk tahu that this process is voluntary, sukarela. Jadi ia tertakluk dengan kerjasama dan juga persetujuan di antara dua pihak itulah. So itu perantaraan. Kelebihannya pulang it's more to ia menjimatkan kos dan masa juga. And then there's also party autonomy yang ini artinya kedua-dua pihak boleh memilih dan juga bersetuju kepada mediator yang pengantara. Diorang dapat pilih juga mungkin mengikut dengan kepakaran, tapi yang pentingnya juga berdasarkan untuk keperluan dorang lah juga. So ini dalam mediation ini ia dapat juga melindungi hubungan. So it preserves relationships. Ya pasal mediation ini ia kirakan indah bersifat confrontational. So ia dapat memelihara juga hubungan profesional atau keluarga juga lah juga. So that is mediation. So when it comes to arbitration, proses timbang tara, ini semacam private court. So tapi in comparison dengan court ini, timbang tara ini ia dilakukan dengan secara confidential, sulit. Sama juga dengan perantaraan, tapi di dalam timbang tara ini
the arbitrator yang penimbang tara ia akan membuat kata putus. Yang kata putusan ni kirakan keputusan yang mengikat. Jadi apa saja yang keputusan yang diberikan oleh penimbang tara ni ia muktamad lah kirakan. Macam juga dengan proses mahkamah, like a court judgment, it is binding, essentially. Jadi maksudnya dalam perbincangan arbitration ni Indah memerlukan peguam lah tu di dalam atau Not necessarily. Ada penimbang tara dan juga klien sahaja memadai atau lebih kurang yang dapat saya visualkan. Jadi ada keputusan dibuat di sana tu. Jadi cukup menarik juga Hani sebenarnya. Tadi ada menyatakan selalunya penimbang tara ini dilakukan oleh individu yang mau berkhidmat secara sukarela dikatakan tadi ya. Mungkin ini boleh lagi menjelaskan kepada soalan kita seterusnya kepada Tuan Zai sendiri ya. Mungkin memberikan lagi penjelasan mengenai dengan perantara ataupun pro bono itu sendiri dan apa kriteria untuk menjadi pro bono mediation ini. Okey, terima kasih. Sebenarnya perantaraan pro bono ini adalah satu inisiatif kami untuk mengetengahkan penggunaan alternative dispute resolution untuk menyelesaikan pertikaian itu. Sebenarnya kalau tadi maksudkan lagi perantara itu sebenarnya adalah orang tengah yang dipilih. Kalau pada masa ini yang program yang akan kami buat ini adalah percuma, pro bono atau percuma sebenarnya. Kalau kalau Latinnya pro bono publico namanya. Dari bahasa Latin bahasa Latin itu sebenarnya diambil daripada bahasa Latin. Kalau Englishnya for the public good. Kalau Melayunya cakap ketaniannya untuk kebaikan atau maslahat umum ketanian. So jadinya kenapa kami membuat pro bono mediation ini adalah untuk kami memberikan peluang ni kepada orang Brunei, orang Ketani lah, yang kurang berkemampuan, yang pertikaian itu kalau boleh nada berkait nada dengan nada sudah sampai ke mahkamah apa nada, and then pertikaiannya itu diwakili oleh peguam. So untuk masa yang singkat ini kami bukakan secara percuma. Untuk menjadi mediatorannya, perantara. Sebenarnya untuk mendapatkan perkhidmatan perantaraan. Okey, faham. So orang yang bertikai akan memohon arah kami untuk cuba menyelesaikan pertikaian mereka. Perantara itu daripada pihak kami akan menyediakan. So kami ada senarai-senarai durang untuk dua pihak ini yang bertelikah ini untuk memilih siapa durang mau. Itu yang kami kami sediakan. So perkhidmatan untuk menyelesaikan pertikaian yang kami sediakan. Secara percuma. Secara percuma dalam tempoh hari saja. Dalam tempoh yang akan diterangkan kemudian lah. Iya, kita ada poster yang ingin kita paparkan juga mengenai dengan perantaraan pro bono BDAC yang kini tersedia. Jadi mungkin kita boleh paparkan. Ya, kita dapat paparkan dulu dan untuk ini pengetahuan orang ramai. Dan saya rasa ini juga boleh menjawab kepada soalan kita seterusnya. Bagaimana membuat permohonan dan bila tarikh permohonan, adakah tarikh-tarikh tertentu ianya akan berlangsung, bagaimana? So kami akan menawarkan pro bono mediation ini. Tarikh akhirnya pada 26 November. So how people can apply is they can email to us at legal@bdac.com.bn. So dalam email itu kami guna 3 maklumat saja. Pertama is maklumat ringkas isu yang dipertikaikan ini. Kedua is maklumat ringkas tentang penyelesaian yang diharapkan oleh kedua buah pihak ini. Dan ketiga is contact number saja. Jadi selesaikan pertikaian secara damai. Perkhidmatan perantaraan pro bono ini memberi peluang kepada orang ramai termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk menyelesaikan pertikaian dengan cepat, percuma dan secara sulit dengan bimbingan perantara yang terlatih. Jadi perkhidmatan perantaraan percuma kini tersedia dan tempoh pendaftaran agak terhad sehingga 26 November 2025 dan kita difahamkan juga insya-Allah perantaraan akan dilaksanakan bermula Disember. 1 Disember hingga 20 Disember. So itu tertakluk langkaranglah kepada kedua-dua belah pihak bila diorang berlaku.
tarikh-tarikh itu kami reserve tu untuk dorang ni cuba untuk menyelesaikan pertikaian dorang. Ada slot akan ditentukan, Ada slot-slot betul? yang akan kami sediakan. Jadi caranya tadi seperti yang Puan nyatakan boleh menghantar permohonan itu melalui email Melalui email ke legal@bdac.com.bn. Tapi once kami receive that email, pihak BDAC akan menelitilah dulu kesesuaian kes itu. Jadi kalau sesuai, sekiranya kalau sesuai untuk pro bono mediation ini, kami akan contact lah pemohon. Betul, Sebagai maklumat tambahan juga, sebenarnya mediation ini atau perantaraan ini adalah sukarela ni. Kalau satu pihak dia bersetuju, dia akan jalan. Terjalan. Anda akan orang terjadi sesi perantaraan ini. Betul, betul. Jadi mesti kedua-dua pihak ni setuju untuk berpartisipasi dalam mediations ataupun mediatoran ni lah. Bersetuju juga. Dan maunya orang menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara diorang, dan di mana diorang dapat berdiri di tengah-tengah, diorang dapat jawapan yang dua-dua puas hati. Istilahnya seperti suluh begitu Ana. Kalau orang dalam istilah undang-undang syariah kita ini seperti suluh, orang itu berunding sebelum ianya dibawa ke meja mahkamah ataupun hakim. Betul ya. Baik, tapi bis kita lagi menilai ni apa cases-cases ni ya. Untuk pro bono ni saja. Tapi kalau yang sebenarnya memang banyak lagi lah kami bukakan ia punya kriteria itu. Tapi kalau untuk pro bono ni saja, karena ni kami ada membukakan untuk 3 kategori pertikaian. So satunya pertikaian keluarga ataupun family disputes. Umpamanya hak penjagaan kanak-kanak ataupun hak lawatan berjadual kanak-kanak. Seperti juga pembahagian harta waris. InsyaAllah boleh kami bawakan ke perantaraan untuk pro bono ni, dan juga selepas itulah mungkin itu memang dapat dibawakan. Untuk kategori kedua adalah pertikaian community, Englishnya community disputes. Pertikaian tu kalau community apa ni? Itu ni pertikaian antara jiran sekiranya, pasal sempadan kah, pasal tempat menyimpan sampah kah, kucing kah, apa. Kalau akan dibawa ke pertikaian boleh, insya-Allah. Yang ketiga adalah pertikaian komersial. Untuk khas pro bono ni, yang percuma ni, komersial ni adalah untuk umpamanya invoice. Mungkin syarikat ada berhutang daripada supplier ke, pembeli ke, apakah invoice yang belum terbayar ke, apakah, ataupun pertikaian rakan kongsi, ataupun pertikaian kontrak-kontrak syarikat. Tapi untuk khas untuk pro bono ni saja, perantaraan pro bono komersial ni, kami limitkan ia punya claim ataupun counter claim itu, umpamanya invoice satu bernilainya untuk membuat ni pro bono ni adalah 10,000 di bawah 10,000. Di bawah 10,000. Tapi kalau benarnya, kalau mediation benar-benar, kami ada 2. So small case satu kami panggil adalah 60,000 ke bawah, atau small. Ke atas is 60,000 1 sen ke atas, atau yang komersial kami panggil. Itu yang benar-benar lah. Tapi untuk khas pro bono ni, yang percuma ni, 10,000 yang kami tetapkan lah bersetakat ni. Saya masih cuba untuk memvisualkan macam mana sesi perundingan suluh ini berlaku di dalam court, apa yang dinyatakan tadi, court apa ni, BDAC sendiri nanti ya. Dan adakah had yang nyorang jumlah kes yang kita hadkan untuk pro bono ini? Bagaimana? Tuan, lurusnya orang banyak yang memohon, Tuan. Alhamdulillah. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ni dah mau berharap orang banyak masalah. Itu yang tadi takut. Pasti. Kalau sedikit lagi bagus sebenarnya, itu menunjukkan tadi dah ada masalah. Tapi kalau banyak masalah, itu ada different thing lah. So Alhamdulillah, kami cuba mengambil mana yang kami mampu dengan keadaan kapasiti tempat kami dan keadaan Alhamdulillah kami ada perantara yang secara sukarela mau jadi perantara jika ada kes-kes yang dihadapkan arah kami. InsyaAllah kami setakat ini belum ada melimit berapa kes yang kami dapat terima, tapi tertakluk sekarang tu kalau sekiranya banyak, InsyaAllah kalau apa usulnya kami panjangkankah tempoh untuk mendengarkan pertikaian itu ataupun macam mana itu kan akan dibincangkan lagi kemudian. Kalau dari segi tata caranya itu perantara dan juga dua pihak yang bertadikah itu, kami indah berapa melimitkan berapa orang yang akan hadir.
Tapi normally yang akan ada 1 ke 3 orang. And then diorang ini mesti yang decision maker. Yeah. Artinya bukannya aku paksa tanya lagi kadang ni dia dapat. Dia mesti yang decision maker. Orang punya masalah benar-benar. So artinya diorang akan berbincang dalam satu sesi mediasi orang tengah, kiri kanan klien 1, klien 2. Ada tata cara teratur tu. Yang mediator tu akan yang diorang sudah training kan, diorang sudah kena bagi periksa, diorang sudah kena ajar macam mana untuk apa ni orang kalau tanya apa ni mencari trying to find out apa sebenarnya masalah diorang. Masalah dan mencari solusinya. Maksudnya ada dua belah pihak kan ni. Mesti ada dua belah pihak. Dan tadi betul, katanya mesti ada betul. ringkasan isu, fakta yang dipertikaikan, ringkasan penyelesaian yang diharapkan, Betul. nombor yang mudah dihubungi bagi kedua belah pihak ataupun dalam permohonan itu mesti kedua belah pihak. Ya, sebaiknya kedua belah pihak. Kalau sekiranya satu pihak, insya-Allah normally kalau orang menghantar permohonan darah kami, diorang akan membagi nombor telefon pihak yang sebelahnya. So dari pihak di sekitar yang akan kami akan mencuba untuk menghubungi dan memanggil, memujuk diorang lah. Memujuk silakan daripada litigasi lagi kan. Ini sulit. Ini tempat ini sulit. Dan diorang akan tahu kalau kita di litigasi orang publik boleh masuk. So ini kan merosakkan perhubungan. Kalau company sama company masuk dalam berita apa yang dapat. Ini alhamdulillah insya-Allah akan jadi sulit di dalam aturan itu. Kami pun boleh masuk tu. Dari segi pengiktirafan tuan, bagaimana dari segi keabsahan keputusan yang dibuat di dalam bilik mediasi di sekitar tu, adakah ia legit ataupun maksud saya tu diiktiraf juga jika ianya dibawa ke peringkat mahkamah seandainya di belakangnya berlaku lagi pertikaian. Bagaimana? So when it comes to the decisions at the end of mediation or arbitration, both are legally binding. So any keputusan yang dibuat oleh sekiranya tak penimbang tara. So both parties atau dua pihak itu mesti patuh. Dia seperti perintah mahkamah je maksudnya tu. Timbang tara arbitration macam perintah mahkamah, tapi diorang di binding lah seperti yang binding. Tapi kalau in mediation it's called an settlement agreement. Baik Puan, bagaimana pula dengan untuk mendapatkan keterangan lanjut? So for further information, orang ramai dapat visit our website at bdac.com.bn, and then for any further inquiries they can also contact us at our email info@bdac.com.bn dan juga our Instagram at bruneiarbitration.bdac. Baik, terima kasih kepada dua orang tetamu kita.